Selamat datang ke channel Cikgu Chong, dan hari ini Cikgu Chong akan bincangkan bentuk soalan matematik yang paling popular untuk sekolah menengah di Malaysia ini. Jadi bentuk soalan ini adalah kita diminta untuk mencari sesuatu nilai. Jadi untuk soalan matematik di sekolah menengah memang anda akan selalu nampak banyak jenis soalan yang meminta kita menentukan atau mencari sesuatu nilai. Jadi dalam video ini saya akan bincangkan 4 bahagian bermula daripada apakah ciri-ciri bagi soalan ini, lepas tu apakah bab-bab yang biasa munculnya bentuk soalan seperti ini, diikuti dengan asas yang kita perlu kuasai sebelum kita lihat contoh-contoh soalan percubaan dalam SPM. Jadi bentuk soalan ni memang sangat popular dan selalunya muncul. Jadi saya harap video ni dapat meningkatkan persediaan anda semua untuk menghadapi SPM yang tak lama lagi lah. Jadi mari kita lihat yang bahagian pertama sekali, iaitu apakah ciri-ciri bagi bentuk soalan ini. Jadi biasanya untuk bentuk soalan ni akan melibatkan sesuatu rumus lah. Jadi anda akan nampak ada sesuatu formula yang akan digunakan. Dan jangan anda bimbang tentang rumus tu. Biasanya rumus tu memang akan dibekalkan dalam kertas peperiksaan untuk SPM nanti. Jadi anda akan dibekalkan dengan berbagai maklumat bagi semua pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah tu apa? Adalah huruf lah. Dalam rumus tu kecuali satu. Jadi biasanya memang kita akan diminta untuk menentukan satu nilai lah. Jadi itulah satu tu. Nanti kita akan lihat contoh untuk kita kaji secara terperinci. Jadi soalan tu boleh ditingkatkan tahap kesusahan dengan kerumitan untuk mengumpulkan maklumat yang diperlukan. Jadi biasanya anda memang kena kumpulkan maklumat tu daripada gambar raja atau daripada ayat soalan itu untuk menyelesaikan atau mencari sesuatu nilai itu. Jadi inilah ciri-ciri bagi bentuk soalan ni. Jadi bab-bab yang terlibat tu biasanya adalah luas, isi padu, rumus algebra, faedah dalam kewangan tu, persamaan garis lurus dan banyak lagi. Jadi kalau anda perhatikan topik-topik atau bab-bab di sini, semua bab di sini ada melibatkan sesuatu rumus. Jadi itulah kenapa apabila kita diuji soalan tu, soalan ni sebenarnya boleh muncul dalam banyak bab, terutamanya bab yang mempunyai sesuatu rumus lah. Jadi apakah asas yang anda perlukan adalah daripada tingkatan 1. Jadi tingkatan 1 tu sebenarnya adalah sangat penting bagi setiap belajar sebab banyak asas yang anda kena kuasai sebelum anda dapat jawab bentuk soalan ni. Jadi contohnya di sini adalah bab 6 tingkatan 1, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jadi ini adalah asas yang anda perlu pandai atau mahir sebelum anda boleh jawab bentuk soalan ni. Contohnya di sini adalah selesaikan persamaan berikut. Jadi apabila kita diminta untuk selesaikan persamaan ni, maksudnya adalah kita nak carikan nilai bagi huruf X ni. Jadi 2X tambah 3 sama dengan 11 tu, apa yang kita perlu buat? Kita kena pindahkan dulu tambah 3 ke sebelah. Dan apabila kita pindahkan sesuatu nombor itu, tanda di depannya akan berubah. Jadi tanda operasi tambah itu akan jadi tolak. Jadi hasil tolakan tu kita akan dapat 8. Lepas tu 2X tu adalah 2 darab X. Jadi darab tu pindahkan sebelah akan jadi bahagi. Jadi kita boleh tuliskan dalam bentuk bahagi ni. Lepas tu kita dapat X tu sama dengan 4. Jadi itulah penyelesaian bagi bentuk soalan ni. Jadi ini adalah asas yang anda perlu mahir lah. Jadi kalau anda belum mahir lagi, anda sila balik kepada bab 6 tingkatan 1 tu untuk cuba banyak lagi soalan lah. Jadi ini hanya satu contoh yang saya bagi tahu yang anda perlu mahirkan dahulu. Lepas tu kita lihat pula bab 3 tingkatan 2, rumus algebra. Jadi apabila anda masuk ke tingkatan 2, rumus algebra itu adalah anda akan nampak banyak persamaan-persamaan di mana dia akan melibatkan lebih daripada satu pemboleh ubah. Jadi perhatikan contoh di sini. Diberi Y sama dengan 3X tambah 4, hitung nilai Y apabila X sama dengan 2. Kalaulah soalan tu tidak bagi nilai X, anda selama-lamanya tidak dapat carikan nilai X atau Y tu. Itulah kenapa anda selalu nampak apabila kita nak selesaikan persamaan atau menentukan nilai dalam satu rumus tu, kita hanya boleh menentukan nilai bagi satu pemboleh ubah saja. Kalau ada 2 pemboleh ubah tu, semestinya kita perlu carikan maklumat bagi satu lagi pemboleh ubah sebelum kita boleh carikan satu. Maksudnya kita perlukan nilai X sebelum dapat carikan Y. Kalau kita nak carikan X pula, kita mesti kena ada nombor bagi Y dahulu. Jadi apa yang kita perlu buat tu senang saja. Kita hanya perlu masukkan nombor bagi X tu iaitu 2. Lepas tu kita hanya kirakan seperti biasa. 3 darab 2 tu jadi 6. Tambah dengan 4. Jadi kita punya Y tu adalah 10.
Jadi begitulah asasnya. Jadi asasnya di sini adalah kita hanya dapat selesaikan sesuatu persamaan apabila tinggal satu pemboleh ubah, iaitu satu huruf saja atau satu nilai sahaja yang belum diketahui. Jadi itulah konsep utama bagi jenis soalan ni, iaitu untuk sesuatu rumus tu kita hanya boleh tentukan nilai bagi satu pemboleh ubah. Kalau kita ada pemboleh ubah atau huruf yang lain tu, kita semestinya perlu gantikannya dengan satu nombor dahulu sebelum kita boleh carikan nilai bagi pemboleh ubah yang diminta oleh soalan tu. Jadi ini adalah antara kemahiran asas yang perlu anda kuasai sebelum anda dapat jawab bentuk soalan ini. Jadi seterusnya kita akan bincangkan beberapa contoh soalan percubaan SPM bagi tahun 2022 ni, dan di sini saya dapatkan daripada set 2 iaitu dari negeri Pulau Pinang. Jadi kita perhatikan contoh soalan yang pertama ni. Jadi perhatikan soalan ni, kita dibekalkan satu gambar raja dan kita diminta untuk hitung perimeter untuk seluruh raja itu. Jadi jangan kelirulah, dia bukan minta perimeter bagi bahagian yang berlorek, dia bagi keseluruhan raja itu. Jadi kita perhatikan kalau kita diminta untuk kirakan perimeter dan kita ada bentuk lengkok tu, kita semestinya perlu gunakan suatu rumus, iaitu rumus bagi panjang lengkok tu. Jadi kita sebelum dapat carikan perimeter tu, kita perlu carikan dahulu lengkok bagi dua bahagian ini. Jadi kita perlu gunakan rumus dua bahagian ni. Jadi untuk rumus tu memang ada sesuatu pemboleh ubah yang kita perlu dapatkan nilai dahulu daripada gambar raja itu. Jadi dalam rumus ini kita perhatikan sebenarnya kita ada dua pemboleh ubah, iaitu kita punya jejari dengan kita punya theta, iaitu kita punya sudut. Jadi dua nilai ini kita perlu dapatkan daripada gambar raja sebelum kita dapat kirakan perimeter atau lengkok itu. Jadi kita mesti kena carikan lengkok PQ dan lengkok RS, baru kita dapat jumlahkan untuk carikan perimeter. Jadi kita punya lengkok PQ tu, kita punya PQ, lepas tu kita ada 2 pi j. Jadi kalau anda nak cepat tu, 2 pi j ni anda boleh pindahkan ke atas daripada bahagi itu, dia akan jadi darab lah. Jadi anda boleh pindah terus. Jadi sudut di sini untuk PQ tu, sudutnya adalah yang ini. Jadi kalau anda nampak dah bentuk ini adalah sudut tegak, iaitu 90 darjah. Jadi kita masukkan 90 darjah tu ke bahagian theta tu. Selepas tu kita hanya masukkan 2 pi itu. Pi itu kita sudah diberi daripada soalan, kita gunakan 22/7. Jadi kita mesti gunakan nilai ini. Lepas tu kita punya jejari pula. Jadi untuk bentuk soalan ni, anda perlu tahu pemboleh ubah tu dapatkan nilai tu dari mana. Jejari itu adalah 14. Sebenarnya semua maklumat tu sudah ada dalam gambar raja. Kita hanya perlu tahu bahagian tu adalah mana. Jejari itu untuk PQ tu adalah 14. Jadi kita masukkan 14. Selepas tu kita hanya perlu tekan calculator sahaja untuk dapatkan kita punya jawapan. Jadi sebenarnya agak senang aja lah. Cumanya kita perlu kumpulkan maklumat yang kita perlukan, dan anda perlu tahu maklumat tu dapat dari mana. Jadi sebenarnya semua di depan mata kita lah. Cumanya kita yang sendiri kena carikannya sahaja. Jadi kita tekan calculator dan kita dapatkan nilai bagi lengkok PQ ini. Jadi jawapan untuk PQ ni adalah 22. Selepas tu kita teruskan dengan untuk carikan pula untuk RS. Jadi RS ni pun gunakan formula atau rumus yang sama. Cuma yang beza di sini adalah kita perlu tahu kita punya sudut tu adalah 30, manakala kita punya jari tu adalah 21. Jadi sebenarnya soalan ni tidak rumit. Yang rumitnya adalah adakah anda tahu maklumat tu adalah mana satu sahaja. Jadi kita isikan ke dalam kita punya rumus 30/360 darab dengan 2 pi. Lepas tu kita punya jejari itu adalah 21. Jadi macam tu. Selepas tu kita hanya tekan calculator sahaja. Jadi kita dapat RS ni adalah 11. Jadi perimeter bagi keseluruhan tu kita hanya perlu carikan lagi manakah bahagian yang tiada tu. Jadi perimeter bagi keseluruhan gambar raja tu maksudnya adalah garis ni, iaitu daripada PO, OS, lepas tu kita punya PSR dan juga kita punya RQ atau QR. Jadi macam mana cari kita punya QR ni? Senang saja. QR ini adalah sama dengan jejari yang panjang 21 tolak dengan jejari yang pendek, iaitu 14 di sini. Jadi kita dapat 21 tolak 14 tu adalah 7. Jadi selepas tu kita hanya jumlahkan sahajalah.
Di perimeter ni kita hanya carikan panjang sekelilingnya, iaitu mula daripada 14, lepas tu 21, untuk lengkok RS iaitu 11, lepas tu QR 7, dan kita ambil panjang lengkok bagi PQ iaitu 22. Jadi kita gunakan kalkulator, kita tekan sahaja jawapan tu. Jadi jawapannya adalah 75 cm sahaja. Jadi kita perhatikan betul ke tidak kita jawapan tu, iaitu mesti semak bilangan bahagian yang kita jumlahkan tu adalah sekelilingnya lah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi memang ada 5 sisi itulah. Jadi itulah caranya macam mana kita semak untuk kena pasti jawapan kita atau perimeter tu sudah dicarikan. Jadi macam itulah untuk soalan ni. Mari kita lihat pula jenis soalan yang kedua. Jadi soalan kedua ni adalah cari isi padu lah. Kita perhatikan. Jadi untuk ayat yang pertama tu memang dia ceritakan dahulu tentang pepejal atau bentuk ini. Jadi di sini menunjukkan sebuah pepejal berbentuk silinder, sebuah pepejal berbentuk kon dan pepejal berbentuk hemisfera dikeluarkan daripada silinder tu. Diameter silinder itu ialah 14 dan tinggi silinder tu adalah 28. Jadi di sini dia hanya labelkan yang tinggi dan diameter tu tidak dilabelkan. Jadi diameter tu adalah bahagian inilah. Jadi diameter tu memang kita tidak gunakan, kita hanya perlukan jejari. Jadi kalau diameternya 14, jejari itu adalah berapa? Iaitu separuh daripadanya lah. Bahagikan diameter, kita dapat ni 7. Jadi macam tu. Jadi di sini kita nak hitungkan isi padu bagi pepejal yang tinggal. Maksudnya bahagian yang putih itulah. Bahagian yang sudah dilorek tu sudah dikeluarkan. Jadi di sini kita sebenarnya perlukan 3 rumus, iaitu isi padu silinder, isi padu sfera dan isi padu kon. Jadi di sini disebabkan dia adalah hemisfera, untuk sfera tu kita perlu darab dengan separuh lah. Jadi hemisfera tu sebenarnya yang depan ini saja yang berubah, iaitu 4 tu bahagi 2 jadi 2 lah. Jadi bahagian tu macam tu saja. Jadi kita boleh kirakan terus dengan syarat kita sudah kena pasti nilai bagi pemboleh ubah dalam setiap rumus tu, iaitu apa itu jejari. Jejari tu kita sudah cari iaitu 7. Dan di sini untuk silinder tu T tu 28. Yang lain tu pun kita tahu. Kon tu berapa? Kon tu jejarinya sama tapi untuk tingginya lain. Jadi macam mana kita tentukan tinggi bagi kon tu? Di sini kena fikirkan. Jadi kalaulah kita punya jejari itu adalah 14, anda perlu tahu tinggi atau jejari bagi hemisfera ini adalah 7. Maka yang tinggi bagi kon tu adalah 28 tolak 7 iaitu 21. Jadi perhatikan soalan ni ada lebih rumit daripada soalan tadi, sebab semasa anda mengumpulkan maklumat atau mencari nilai T bagi kon tu, anda perlu kuasai atau anda perlu faham dahulu macam mana dapatkan bahagian ini. Jadi kalau anda tidak faham, maka anda tidak dapat carikan T bagi kon. Jadi sekarang kita carikan isi padu pepejal yang tinggal tu. Jadi sama dengan isi padu silinder tolak dengan 2 pepejal yang dikeluarkan, iaitu isi padu hemisfera dengan satu lagi iaitu kon. Macam tu. Ini adalah secara umumnya apa yang kita perlu buat lah. Jadi untuk soalan ni kita mesti gunakan rumus, dan kita sebelum dapat kirakan isi padu tu kita mesti kena dapatkan nilai bagi J atau T atau apa-apa huruf dalam kita punya persamaan atau rumus itu. Jadi silinder tu kita tahu pi-nya di sini memang guna 22/7 ikut arahan soalan je, 22/7. Selepas tu kita punya jejari bagi kita punya silinder tu adalah 7. Lepas tu kita punya T tu adalah 28. Jadi kita sudah selesai untuk silinder. Hemisfera tu kita seperti apa yang saya terangkan tadi, kita perlu tukarkan sedikit untuk sfera tu. Sfera tu 4/3 disebabkan dia adalah separuh, makanya jadi 2/3 sahaja. Pi itu 22/7 dan jejari di sini adalah sama dengan jejari silinder iaitu 7. Cumanya di sini adalah kuasa 3 lah. Jadi kita gunakan rumus tu, kita hanya gantikan nilai
bagi setiap bahagian tu, iaitu bagi setiap huruf tu lah. Lepas tu kita ada con 1/3. Lepas tu kita punya pi 22/7. Dan jejari kita sama juga, iaitu 7. Dan kita punya tinggi tu yang lain tu. Tinggi bagi con ni bukan tinggi bagi silinder tu. Tinggi bagi con tu hanya 21, iaitu nilai yang kita cari tadi. Jadi selepas tu kita hanya perlu tekan calculator sahaja. Jadi di sini tekan calculator dan dapatkan nilai bagi keseluruhan tu. Jadi jawapan yang kita dapat tu adalah 2515 1/3 cm padu. Jadi begitulah jawapan untuk soalan ni. Jadi untuk soalan ni kita mesti kena tentukan dahulu apakah nilai bagi setiap bahagian yang diperlukan untuk mengisi ke dalam rumus kita tu. Iaitu untuk kita punya silinder kita ada jejari dengan kita punya tinggi. Untuk sfera pula kita hanya ada jejari. Manakala untuk con pula kita ada jejari dengan tingginya yang tersendiri. Jadi kita mesti kena dapatkan maklumat daripada gambar raja itu. Dan kita perlu kumpulkan maklumat tu supaya kita dapat isikan ke dalam rumus tu untuk kita tentukan isi padu. Jadi begitulah soalan yang kedua. Mari kita lihat pula soalan yang ketiga. Jadi soalan seterusnya adalah persamaan. Jadi persamaan ni memang kita akan biasanya gunakan Y sama dengan MX tambah C, iaitu persamaan garis lurus tu. Jadi di sini kita kena baca sedikit ayat pertama tu, biasanya ada sedikit maklumat yang dibekalkan. Jadi menunjukkan dua garis selari. Jadi apabila anda nampak selari itu, maksudnya ada satu ciri yang anda mesti kena tahu, iaitu sama kecerunan. Jadi semasa anda nampak selari, anda perlu faham kecurunannya adalah sama. Kecurunan tu adalah maksudnya M-nya samalah. Jadi di sini kita boleh tandakan ni, ini sama. Lepas tu titik O ialah asalan. Jadi kita boleh letakkan O asalan tu sifar-sifar. Garis lurus DE adalah selari dengan paksi Y. Jadi ini pula adalah selari dengan paksi Y. Jadi di sini kita akan diminta untuk carikan persamaan garis-garis BC dan DE. Jadi untuk BC itu kita perhatikan apakah maklumat yang kita boleh dapatkan dahulu. Jadi di sini untuk BC kita hanya satu titik sahaja. Jadi ingat, apabila kita diminta untuk tentukan persamaan garis lurus tu, sentiasa anda carikan dahulu kecurunan, lepas tu baru carikan untuk C, iaitu pintasan Y lah. Jadi di sini kita perhatikan apa yang kita perlu buat dan kita diberitahu selari. Jadi kalau disebabkan untuk BC itu hanya satu titik, memang kita tak mungkin dapat carikan kecurunan dengan satu titik. Jadi kita akan carikan kecurunan daripada garis OA itu. Jadi untuk A itu saya selesaikan di sini. M bagi kita BC ini adalah sama dengan M atau kecurunan bagi OA itu. Jadi di sini kita carikan kecurunan OA dahulu. Jadi kecurunan OA itu kita sekali lagi perlu gunakan rumus. Jadi rumus bagi kecurunan tu adalah Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Jadi perhatikan bentuk corak soalan ni memang sentiasa akan gunakan rumus. Apa yang kita perlu tahu adalah kita perlu tahu dapatkan maklumat tu dari mana. Jadi Y2 Y1 tu maksudnya daripada dua titik lah. Jadi kita boleh letakkan ni sebagai X2 Y2. Lepas ni adalah X1 Y1. Jadi ganti ke dalam rumus sahaja. Kita dapat ni adalah negatif 2 tolak sifar 3 tolak sifar. Jadi kecurunannya adalah negatif 2/3. Jadi selepas kita sudah dapat kecurunan tu, kita ganti masuk ke dalam kita punya rumus persamaan garis tu, garis lurus tu, Y sama dengan negatif 2/3 X tambah C. Sekarang kita perhatikan dalam persamaan ni kita ada 3 pemboleh ubah, iaitu Y, X dan C. Jadi disebabkan kita nak carikan nilai C itu, kita mesti kena gantikan dahulu X dan Y nya. Jadi C itu adalah pada sini. Ini adalah kita punya C. Jadi kita mesti akan ganti masuk X dan Y itu daripada titik yang ia bagi, iaitu 6 dan 13 tu. Ini adalah kita punya X, ini adalah kita punya Y. Jadi kita tuliskan apabila X sama dengan 6, Y sama dengan
13. Jadi perhatikan, kita isikan X dan Y tu, kita hanya tinggal C sahaja. Itulah kenapa semasa asas tu saya bagi tahu untuk persamaan yang ada lebih daripada satu pun boleh ubah tu, biasanya kita memang akan carikan dahulu nilai bagi semua kecuali satu sahaja. Jadi perhatikan persamaan ni, kita hanya tinggal C sahaja yang belum ada nilai. Yang nombor ini kita boleh kirakan dahulu. Jadi 13. Yang bahagian ni kita boleh potong, dapat negatif 4. Lepas tu yang negatif 4 tu pindah ke sebelah, negatif atau tolak 4 tu jadi tambah 4. Lepas tu C kita tu dapat 17. Jadi untuk soalan A ni, kita dapat persamaan tu Y sama dengan negatif 2/3 X tambah 17. Ini adalah jawapan bagi soalan A, iaitu persamaan garis lurus BC. Jadi seterusnya kita minta untuk carikan DE pula. Jadi DE itu kita perhatikan, kalau untuk garisan DE ini, dia bukan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Apa yang dia perlukan adalah, dia perlukan nilai X daripada sini. Jadi nilai X ni kita perlu dapatkan dari mana? Kita tahu untuk nilai X ni, kita punya Y itu adalah sifar. Kita nak carikan nilai X tu daripada persamaan BC itu. Jadi kita perlu gunakan jawapan daripada soalan A itu. Jadi kita tuliskan apabila Y sifar, dalam persamaan ni sifar sama dengan negatif 2/3 X tambah 17. Jadi kita perlu faham kenapa kita make Y itu sifar, sebab dia adalah pada pintasan X. Jadi kita nak tentukan nilai X kita tu. Jadi kita akan pindahkan 17 tu ke sebelah. Jadi pindahkan, tambah 17 tu jadi tolak 17. Lepas tu kita perlu pindahkan negatif 2/3 X tu. Jadi di sini dia akan pindah ke sebelah, jadi bahagilah. Jadi macam tu. Dan ingat, semasa anda bahagi dengan pecahan tu, anda boleh terbalikkan X tu ke depan, tak apa. Di sini negatif bahagi negatif tu, dia sudah tak ada lagi negatif. Lepas tu bahagi tu akan tukarkan kepada darab, dan anda akan terbalikkan pecahan yang di belakang tu. Jadi sekarang kita akan dapat ni adalah 51/2, iaitu kalau kita bahagikan tu, ini akan dapat 25/1/2 atau 25/5 lah. Jadi inilah persamaan bagi DE itu. Jadi persamaan DE itu hanya adalah X sahaja. Ingat, dalam persamaan garis lurus tu sebenarnya ada 3 bentuk lah. Kalau dia ada sengit macam tu, maksudnya ada keturunan. Kalau dia hanya adalah garis macam ni, maksudnya dia hanya ada X sama dengan sesuatu. Kalau garis macam ni, dia hanya adalah Y sama dengan sesuatu. Jadi ini adalah asas yang anda perlu faham dahulu sebelum dapat selesaikan soalan seperti ini. Dan sekali lagi, dalam soalan ni ada rumus yang digunakan, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Ingat, kalau anda diberi dua garisan yang selari itu, keturunannya adalah sama. Dan untuk membentuk persamaan garis lurus tu, memang kita akan carikan keturunan dahulu. Lepas tu baru kita carikan pintasan Y dengan ganti masuk X dan Y tu. Jadi bagi garisan yang hanya lurus menegak atau yang melintang sahaja, mereka sebenarnya tidak perlu carikan keturunan. Apa yang kena carikan adalah apakah nilai X atau nilai Y bagi garisan tersebut. Jadi begitulah untuk contoh soalan ni. Jadi mari kita lihat satu lagi contoh terakhir bagi bentuk soalan ni daripada kertas percubaan tu. Jadi dalam rajah 9, semua bucu adalah bersudut tegak. Diberi luas dalam bentuk ni ialah 120 cm persegi. Hitung nilai X. Jadi soalan ni dia bagi luas dan dia minta nilai X tu. Jadi untuk pertama sekali, anda mesti kena gunakan rumus luas segi 4. Sebab kita tak boleh carikan sekaligus. Jadi di sini kita perlu pecahkannya kepada 3 bentuk segi 4 tu. Jadi inilah bentuknya. Jadi kita mesti kena carikan luas bagi 3 bentuk ni, jumlahkan dan sama dengan 120, dan kita akan wujudkan satu persamaan. Selepas tu baru kita carikan nilai X tu. Jadi kita memang kena buat satu demi satu lah. Jadi di sini kita akan carikan kita punya luas segi 4. Ada 3 bentuk, kita boleh tuliskan yang A, B dan C tu. Yang A itu adalah panjang darab lebar, panjangnya 5.
lebar atau tingginya 2x. Yang B pula kita kena tahu ini adalah x. Jadi berapakah panjang atau tinggi itu? Ini sebenarnya adalah x juga. Sebab kenapa? Kita tahu ni 2x, maka bahagian ni bawah ni sudah x, atas ni mesti x lah. Jadi dia adalah x darab x. Dan untuk bentuk C pula, ni adalah berapa? 8, lepas tu 5x. Anda kena tahu ni adalah x, maka panjang atau tinggi ini adalah 6x lah. Jadi di sini adalah 8 darab 6x sama dengan 120. Jadi kita perlu permudahkan dahulu. Di sini dapat 10x. Ini dapat x kuasa 2. Dan kita dapat ni adalah 48x. Lepas tu kita pindahkan 120 ke sebelah ni. Dan kita susun semula. Yang kuasa paling tinggi itu x kuasa 2. Lepas tu kita ada 10x dengan 48x. So kita kumpulkan, kita dapat 58x tolak 120. Jadi ni adalah sebenarnya persamaan kuadratik lah. Jadi kita diminta untuk tentukan nilai x tu. Sebenarnya kita boleh gunakan kalkulator untuk bantu kita selesaikan soalan ni. Jadi kita hanya perlu pergi ke mod dan carikan equation. Lepas tu ini adalah kuasa 2. Lepas tu kita masukkan, kita nilai lah. Jadi pastikan anda tahu macam mana guna kalkulator untuk bahagian ni. Dan kita dapat x tu, 1x tu adalah 2. Satu lagi kita akan dapat x sama dengan negatif 60. Jadi semestinya untuk panjang tu, dia tak mungkin dia adalah negatif. Jadi nilai x kita tu adalah 2. X tu lebih besar dari sifar, x tu mesti adalah 2. Dan selepas kita dapatkan nilai tu dari kalkulator tu, kita perlu pindah balik untuk tunjukkan bahawa kita tahu macam mana kita faktorkan. Jadi asalnya adalah positif 2. Ya, jadi di sini memang ia kena tukar tanda lah. Yang ni pula adalah x tambah 60. Lepas tu kita susun balik x tolak 2 dengan x tambah 60. Jadi begitulah penyelesaiannya. Jadi kita dapat nilai x bagi ini sudah. Jadi perhatikan di sini dalam satu set soalan kita sudah ada 4 soalan yang kita diminta untuk menentukan nilai bagi sesuatu pemboleh ubah tu. Jadi semasa kita nak carikan nilai tersebut, kita memang perlukan satu rumus, dan rumus tu biasanya kita boleh dapatkan daripada kertas soalan tu. Dan kita hanya perlu tahu rumus mana satu yang kita perlukan. Dan dalam rumus tu memang ada banyak pemboleh ubah atau huruf, iaitu maklumat yang kita perlu dapatkan dahulu sebelum kita dapat selesaikan soalan tu. Jadi bentuk soalan ni memang sangat popular lah dan muncul dalam hampir semua kertas peperiksaan semasa anda di sekolah menengah. Jadi pastikan anda mahirkan teknik atau kemahiran untuk menyelesaikan soalan bentuk ini. Jadi begitu saja perkongsian kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Jadi all the best and good luck untuk mereka yang akan menghadapi SPM dalam hari lagi. Anda mesti kena usaha sebaik yang mungkin dan jangan kesal kemudian lah. Jadi cuba terbaik dan bagi yang terbaik sahaja. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.